Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita berkumpul lagi pada malam ni, insya-Allah untuk menyambung tajuk pengajian kita berkenaan dengan kitab Akidah Islam Manhaj Salaf. Kali tadi kita bincangkan kita dalam tauhid, pembincangan tentang tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah. Dan kita hari tu kali tadi kita bincangkan, kita sedang membahaskan berkenaan dengan ini tajuk besar dia sikit jap. Okey, dalil-dalil menjelaskan tauhid uluhiyah. Okey, dalil menjelaskan tauhid uluhiyah kita ambil itu satu, itu berkenaan kewajipan orang musyrik mengiktiraf tauhid rububiyah bagi mengiktiraf tauhid uluhiyah. Okey. Maksudnya di antara perkara dalil yang menjelaskan tauhid uluhiyah ni, dia sebenarnya memang bagi perkara ni sepatutnya dia macam kita sebutkan, kalau ada Allah SWT menciptakan dan menjadikan, maka dialah yang layak untuk disembah. Tapi namun begitu, kerana kerosakan dalam kefahaman masyarakat, maka walaupun dia orang mengakui Allah Ta'ala yang menciptakan, menjadikan, tapi mereka tidak memberikan pengesaan ataupun penyembahan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi banyak Al-Quran menjelaskan tentang tauhid uluhiyah, antaranya kewajipan orang-orang musyrik mengiktiraf tauhid rububiyah bagi mengiktiraf tauhid uluhiyah. Sebab bila kita tanya wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulun Allah. Jadi yang ni saya teringat baru ni ada dua potongan dia ambil video, kononnya jawapan daripada bekas Syekh Azhar tentang kalimah lafaz mufrad bagi zikir mengatakan Allah Taala. Dia kata saya kulillah. Kulillah tu bukan maksud dia kata ya Allah, Allah yang tu. Ia adalah jawapan bagi soalan. Kalau mereka tak jawab, jawablah dengan Allah lah yang ini jawapan bagi soalan sebenarnya. Saya tak faham kenapa orang Arab kot. Pelik juga. Okay, jadi kita ambil bahagian tersebut. Jadi hari ini insya-Allah kita sambung lagi dia dua bahagian itu. Okey, yang berikutnya hari ini insya-Allah itu berkenaan dengan bukan itu sih kita bincangkan. Okey, pertama tadi dia tauhid rububiyah dia mengakui, maka tauhid uluhiyah itu sepatutnya berjalan sekali, tapi tidak jadi sedemikian. Okey. Hari itu kita ambil sampai D habiskan. Hari ini kita akan sambung bahagian baru. Kejap. Mana pula bawah lagi? Patah balik, tak ingat kan? Baik. Lajak dah ni. D kan? Start D. Okay, baik. Okay, baik. Penjelasan bahawasanya hukum itu milik Allah sahaja, baik dari segi syariat maupun pembalasan. Penjelasan bahawa hukum itu milik Allah, kerana kita inil hukmu illa lillah. Kita tak ada hukum tiada ada hukum itu kecuali milik Allah. Dan juga hukum tu baik mau dalam peraturan dan juga apa halal apa haram, demikian juga pada pembalasan bagi apa yang berakhir dengannya manusia dan semut jadi jin nanti. Baik. Dikatakan kat sini hukum Allah Subhanahu wa taala merangkumi hukum syarak dan hukum pembalasan. Itu lafaz yang inil hukmu illa lah, hukum tu akan balik pada dua. Ini termasuk dalam keadaan rububiyah Allah Subhanahu wa taala, rububiyahnya. Allah Subhanahu wa taala memutuskan dari segi syarak bahawasanya manusia tidak boleh menyembah melainkan dia sahaja,
dan dia menegah manusia daripada menyembah sesuatu yang lain daripadanya. Itu hak dia mutlak. Jadi Allah SWT menjelaskan amalan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik adalah batil, manakala amalan yang dilakukan oleh ahli tauhid adalah amalan yang baik dan soleh. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, dalam surah Yusuf ayat 40. Surah Yusuf ayat 40, Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an. Tidak kamu sembah selain daripada Allah Ta'ala kecuali nama-nama sahaja. Samaitumuha antum wa aba'ukum, yang kalian namakan, kalian dan juga bapa-bapa kalian. Ma anzalallahu biha min sultan, tidak menurunkan Allah Ta'ala dengannya sebarang otoriti, sebarang kuasa. Tak ada hak, tak ada Allah Ta'ala berikan. Inil hukmu illa lillah, tiadalah hukum kecuali milik Allah, kecuali untuk Allah. Amar alla ta'budu illa iyyah, dia perintahkan bahawa jangan kalian semua sembah kecuali hanya dia sahaja. Dzalikad dinul qayyimu, itulah agama yang lurus. Walakin aktsaran nasi la ya'lamun, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ini kata-kata Nabi Yusuf AS kepada teman penjara dia. Baik. Dan firman Allah Ta'ala dalam ayat lain dalam Al-Quran, dalam surah Qasas ayat 68 sampai 70, Allah Ta'ala nyatakan wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, dan Tuhanmu lah yang menciptakan apa yang dia kehendaki dan dialah juga yang memilih. Maka lahum khiyaratu, tidaklah untuk mereka sebarang pilihan. Subhanallahi amma yusyriku, subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun, maha suci Allah dan maha tinggi dia daripada apa mereka sekutukan. Wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun, dan Tuhanmu hai Muhammad mengetahui apa yang disembunyikan atau disimpan oleh dada-dada mereka dan apa yang mereka isytiharkan atau tunjukkan. Wa huwallahu la ilaha illahu, dan dialah Allah yang tiada ilah kecuali dia. Lahul hamdu fil ula wal akhirati, miliknya pujian pada permulaan dan pada perakhiran. Penciptaan, pemusnahan, semua sekali. Tak ada benda kecuali Allah Ta'ala pasti dipuji. Walahul hukmu, dan miliknya lah hukum. Wa ilaihi turja'un, dan kepada dia kamu akan kembali. Ini ayat berkenaan dengan hukum, itu berkaitan dengan pembalasan akhir, keputusan yang terakhir. Baik. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi sabda dalam hadis berkenaan, man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'a, barang siapa yang bertemu Allah tidak menyekutukan dengannya sesuatu pun, dakhalal jannata, dia pasti masuk syurga. Wa man laqiyallaha yusyriku bihi dakhalan nar, dan barang siapa yang bertemu Allah Ta'ala dalam keadaan dia menyekutukan dengannya, dia pasti masuk neraka. Ini asas yang pertama yang dikehendaki, yang diketahui oleh kita semua. So sebab tu kita tahu bahawa dalil-dalil syariat ni memang jelas dan terang berkenaan dengan tajuk. Bila dah kita akui untuk Allah Ta'ala tauhid rububiyah, makin uluhiyah tu akan datang sekali. Dia bukan perlukan kepada yang lain, sebab dia menciptakan, dia menjadikan, miliknya penentuan, miliknya juga keputusan. So tak patut kita halakan kepada lain dia. Ini secara asal memang kita kata, sebab tu Allah Ta'ala suruh Nabi kata pada mereka, pada orang musyrik, kan, siapa cipta langit, siapa buat ni, siapa buat itu, dan mereka pasti akan menjawab Allah. Dan jawapan mereka Allah tadi pengiktirafan tentang rububiyah Allah Ta'ala. Tapi sepatutnya daripada rububiyah tadi sampai kepada uluhiyah, pentadbiran, yang menjadikan, yang menghidupkan, mematikan, jazakallah khair, yang menyembuhkan, semua sekali dia. Tu kenapa dia halakan doa, permintaan, harapan, pergantungan hati kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan kita tahu bahawa hanya dia saja yang berkuasa atas segala perkara itu. Tanya semua kan tahu, tapi kadang dia boleh kata tak apa, asalkan percaya Allah yang bagi, minta pada yang lain pun tak apa. Ini masalah yang timbul kan, minta Abuya tu sebab tu lah kan, Abuya tolong kami kan, ataupun macam kata macam geng-geng tarikat Nasyabandiyah Aliyah ke, Nasyabandi nama yang ataupun Khalidiyah ke, ataupun tarikat-tarikat Ahmadiyah ke, semua sekali sama je. Dia mengharuskan untuk permintaan pada mati. Kenapa tak minta pada Allah Ta'ala? Yang saya ingat benda ni ada sekali tau, Imam Masjid Nabawi,
perjumpaan. Waktu tu apa, orang yang datang umrah ada diberi peluang berjumpa dengan Imam Masjid Nabawi. Dia bagi satu cerita yang menarik. Macam mana teguran diberikan oleh salah seorang ulama kepada guru dia. Guru dia suka minta kepada wali, minta pada orang ni, minta pada orang tu. Kan atas dasar kata bahawa benda ni boleh menolong, kerana wali tu dah tak ada tugas dah, dia boleh tolong kita. Istighosah, kadang dia campur adukkan. Kan kita sebutkan istighosah tawasul ni sering dicampur adukkan, sampai orang tak faham sebenarnya istighosah tu kita minta orang tu. Hidup kita ada masalah, bang tolong ambil ni, bang tolong buat tu, boleh. Suami minta isteri buatkan air, boleh. Tak ada kata macam abang jangan syirik, minta pada Allah. Ada yang pula jenuh itu, pening kepala suami, ada kat bini macam ni kan, abang minta pada Allah Ta'ala. Nabi kata idza sa'alta fas'alillah, dia kata. Tapi realiti dia orang minta. Jadi syekh ni nak tegur tau. Dia kata apa, ulama ni nak tegur guru dia. Macam mana nak buat? Guru ni guru Quran. Lalu bila guru tu suruh baca ayat, dia baca ayat surah Quraisy yang bunyi li'ila fi Quraisy, demi kebiasaan orang-orang Quraisy. Ila fihim rihlatash syita'i was-saif, kebiasaan mereka untuk perjalanan musim sejuk dan musim panas ke Syam dan juga ke Yaman. Untuk musim sejuk atau musim panas dia ada perjalanan ke Yaman atau ke Syam. Kita baca ayat berikutnya, baca falyabudu hadzal bait. Tu guru dia kata, ulang balik. Hendak mereka menyembah rumah ini. Lepas tu guru kata, ulang, dia baca falyabudu hadzal bait. Guru kata, ulang balik. Ulang-ulang salah juga. Lepas tu bila guru dia marah, dia kata rabb hadzal bait. Falyabudu rabb hadzal bait. Tuan, pemilik, pentadbir, pengurus rumah berkenaan. Bukannya rumah tu, tuan dia. Itu jadi bila dia nak tegur guru, dia kata, tapi tuan guru dok minta pada wali-wali ni, bukan dia ada tuan ke? Kenapa tak minta pada tuan wali-wali tersebut? Minta syekh tolonglah kami, kenapa tak minta yang tuan dia? Kenapa minta pada dia sedangkan dia ada tuan? Siapa Rabbun Nas? Allah. Kenapa minta pada manusia? Lepas tu guru dia sedar. Dia kata, jazakallah khairan, dia kata. Kerana benda macam ni simple je. Kalau kita dari sudut asal kan, kenapa nak minta juga? Jadi orang sering kata, jangan kata kami syirik, jangan kata kami musyrik kerana melakukan perkara ini. Buat benda syirik tapi tak nak mengaku syirik, masalah dia. Tawasul istighosah tu campur adukkan sekali. Kalau buat tawasul ada bid'i, ada sunni. Kalau istighosah pada orang mati tu syirik, tak ada sunni, tak ada bid'i sama je. Pelik betul, tak tahu kenapa dia nak juga buat. Yang paling kelakar apa? Ali Jufri. Ya, dia kata haram tawaf kubur, tapi tak syirik. Semua ulama ijma' ia adalah haram. Betul? Tapi jangan kata benda tu syirik. Awak nak buat ke soalan? Ni pelik, kepelikan dalam masyarakat kita. Benda yang sangat simple kan. Pentadbiran, pengurusan milik Allah. Jadi pengesaan dan juga pengabdian diri, rayuan, pergantungan hati, permintaan, kebimbangan, ketakutan kepada Allah lah juga. Kenapa pada manusia? Allah alam. Ini pelik. Baik. Kalimah syahadah la ilaha illallah. Kalimah syahadah la ilaha illallah. Makna kalimah syahadah ialah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Begini ingat kadang-kadang orang tukar. Nonton dengar apa? Dia kata laisal mawjud illallah. Laisal mawjud illallah. Dia tadi wujud kecuali Allah. Dia tukar daripada
ilah tu dengan maksud ma'bud bihaqqin kepada mawjud. Apa dah yang dia kata? Yang dua biasa lepas apa? Lepas daripada solat tarawih. Ada, saya tak ingat. Laisal mawjud, laisal maksud, laisal ma'bud dah tu dia ada. Kita ambil satu betul. Itulah korang tahu kan naik Pak Imam. Aku nampak Imam, aku tahu. Hai ma'bud. Mawjud, ma'bud, maksud. Mana tiada yang wujud kecuali Allah. Tiada yang dituju kecuali Allah. Satu yang betul lah. Soal ma'bud Allah tu yang betul. Yang lain semua dia letak macam-macam benda. Jadi benda ni macam makan lafaz kalau kata tak ada pencipta pun salah sebenarnya. Lafaz tu tak kena. Sebab yang dikendaki daripada la ilaha illallah tu adalah tiada layak disembah dengan sebenar-benarnya atau berhak disembah melainkan Allah. Ia disebut dalam banyak ayat Al-Quran, antara firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya 25, Allah Taala nyatakan, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin." Dan kami tak utuskan hai Muhammad sebelum daripada engkau sebarang rasul illa nuhi ilaihi, kecuali kami wahyukan kepadanya annahu la ilaha illa ana, maksudnya tiada ilah, tiada Tuhan yang layak disembah kecuali aku, fa'budun, maka sembahlah akan daku. Ini sebenarnya yang utama. Seruan para anbiya yang pertama adalah tauhid, bukan ekonomi. Saya bukan sengaja nak buat lawak, tapi masalahnya benda ni jadi sama. Dewan Perkasa Ekonomi Islam Nusantara sama. Arkam buat sama. Semua kumpulan teori konspirasi semua sama. Orang yang mengaku Mahdi semua kata macam sistem keuangan kita gini-gini. Dia sibuk dengan masalah tu. Para anbiya diutuskan pertama sekali untuk tauhid, pengesaan Allah Subhanahu wa taala, bukan ekonomi. Ekonomi itu apa yang kita dapat dengan selepas melaksanakan perintah Tuhan. Bukannya kita kejar ekonomi dulu, untuk dapatkan ekonomi yang dah kuat baru kita bertauhid. Pelik juga tu. Tapi ini realiti kalau kita perhatikan, boleh kata keseluruhan kumpulan. Dia tak tuju kan. Yang kejar kuasa nak menjadi pemerintah pun tinggalkan tauhid. Yang sibuk kononnya nak baiki masyarakat, tinggalkan tauhid. Sedangkan seruan para anbiya yang sama ke semua mereka adalah annahu la ilaha illallah. Tidak melainkan Allah. Itu seruan semua para rasul. Mulakan dengan itu dahulu. Iman, tauhid, iman itulah mula-mula sekali, bukannya bahagian yang lain. Tapi sayangnya, ialah pasal kita dah duduk dalam masyarakat atau dalam satu era di mana umat Islam telah lemah, ya, kerana tinggalkan tauhid. Lalu kemudian bila musuh menang, menewaskan mereka dengan berbagai persiapan, kelengkapan, dengan berbagai macam-macam persenjataan, dengan kekayaan dan kemewahan. Lalu ketika itu semua orang ingatkan kejar kemewahan dulu dan kita akan berjaya. Sehingga kita terbalik kan, pada zaman Nabi SAW dahulu, para sahabat bukannya kaya. Mereka lawan, kalahkan Rom, Parsi. Perang Yarmouk, dan perang Yarmouk tu, musuh tu 240,000. 240,000 tentera Rom. Tentera Islamnya 36,000 sahaja. Kita dengar 240,000 lawan 36. Lepas tu bila berakhir perang, Muslim mati hanya 7,000, musuh mati 40 lebih. 40,000 lebih mati. Sekarang kalah. Belum lagi kita lihat macam mana pembukaan perang Qadisiyah. Ditewaskan akan tentera Parsi. Umat Islam tak ada benda tu. Yang dia adalah tauhid dulu. Kemudian yang lain akan datang. Tapi masalah kita sekarang ni, duk tengok tu, kita tengok ke semua pergerakan sekarang ni kan, sibuk tentang ekonomi kan. Sampai kan bila GISB buat benda bukan-bukan pun, orang masih lagi sibuk ekonomi Islam. Siapa pernah dapat umat Islam yang bukan ahli GISB yang dapat faedah? Seorang pun tak dapat. Nanti kan buta tak tahu. Ya, unless lah pihak yang menyokong ni pernah dapat. Ni masalah tau umat Islam ni. Ini benda terang-terangan. Seruan para rasul mula-mula sekali adalah tauhid.
benarkan dulu ibadat kita, pengabdian diri kepada Allah Ta'ala. Dan yang lain baru kita bincang. Mulakan dengan tauhid dahulu. Tapi tauhid tak dimulakan. Ini masalah yang timbul. Syekh Islam Taimiyah tak menyatakan ilah yang terdapat dalam kalimah syahadah bermaksud Tuhan yang disembah atau dan juga ditaati. Bukan khalik Saya kata jangan terjemahkan khalik. Kalau untuk terjemahkan khalik, ada kan masalah. Lepas tu nanti dia akan boleh hadapkan dia punya pengabdian diri kepada selain Allah Ta'ala, sebab dia kata ilah bukannya khalik, bukannya yang disembah, bukan ditaati, tapi boleh masuk dengan pencipta. Kena pula yang batiniah, laisal mawjud illallah, semuanya Allah. Bunyi sedap, laisal maksud, tiada tujuan kecuali Allah. Dengar tu menggeletar badan. Tapi tak apa benda la ilah syarikalah. Ini masalah dia. Disebut dengan mulut. Kadang yang paling slogan paling best kumpulan-kumpulan tarikat adalah, antaranya tarikat Nasyabandi, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Tuhanku anta maksudi. Kadang orang tanya, dia kata ustaz ni cakap pasal tarikat, tak tahu ke? Bapak saya dulu orang tarikat lah. Dekat ni. Bapak saya tarikat Nasyabandi Khalidiyah. Pergi tu dekat apa, Batu Kurau pergi mana? Pergi Solok. Oh tak ada ya. Dibawa pula ada ustaz. Ada pensyarah apa mana entah, datang mengajar dekat surau kita orang. Ilmu itu masuk buku Hakikat Insan, masuk buku Ibn Arabi. Kan tauhid ahli sufi kan. Dia tak nak tauhid yang para anbiya ni. Ni tauhid ahli sufi. Ilahi anta maksudi, Tuhanku, engkaulah tujuanku, engkaulah qasad aku. Yang aku tujukan, aku qasadkan hanya engkau. Sedap bunyi kan? Wa ridhaka matlubi, dan redamu lah yang aku tuntut. Bantai pergi suluk, tak pergi Jumaat. Macam mana? Macam mana redha Allah Ta'ala dicapai dengan melanggar perintah Allah Ta'ala? Tak nampak juga, tak tahulah. Pelik kan? Langgar perintah Allah Ta'ala, tapi rasakan dia makin dekat dengan Allah Ta'ala. Ini sangat bahaya sebenarnya. Nah, masalah kalau dia kata ustaz cakap macam ni, habis bapak ustaznya suruh tak lampunkanlah dia terikut macam mana. Saya pun duk macam minat juga nak tahu macam ni, tanya Ustaz Fadil. Ustaz Fadil lagi banyak benda macam ni. Saya belajar ilmu nak terbang dan sebagainya. Saya tak sampai tahap tu lagi. Siapa ikut tarikat dia ada fahaman macam tu. Tapi kita berfikirkan balik, lafaz tu sedap. Janganlah macam kata ya Tuhan kau sekian, betul kita minta kat kubur. Kenapa? Ya Tuhan sekian pakai tangkal. Cari rotan apa? Rotan dua kawasan akar. Tahu tak tahu? Puluh tumpat, rotan songsang. Dia rotan tu macam ni, rotan dia patut tegak yang tu. Kalau dia jatuh ke tanah, kadang-kadang sini ada akar, sini ada akar. So dia potong dua arah, letak atas bilik pintu. Untuk elakkan pencuri masuk. Dalam masa yang sama, slogan ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi ada sebelah. Saya tak faham. Tapi realiti dia, mungkin punca dia yang asas dia kerana kalimah ilah dalam la ilaha illallah tu dia tak faham. Kalau dia faham la ilaha illallah, seruan para anbiya tadi apa, nescaya mungkin diorang dah tahu dah, tak boleh ni, tak boleh ni. Apa pergantungan hati kepada selain Allah Ta'ala tak dibenarkan. Ini pelik, tapi lah benda tu realiti dia. Kadang mulut tu mengaku tapi perbuatan tu tidak serupa. Okay? So dia kata kat sini, ilah juga bermaksud Tuhan yang berhak dipertuhankan. Ta'alluh, maksud dia yang dipertuhankan, yang layak untuk dijadikan Tuhan, hanya dia. Ilah adalah Tuhan yang dikasihi dan disembah oleh hati-hati manusia, ditunduki, diletakkan harapan, dipanjatkan doa, diserahkan diri dan dipohon pertolongan ketika berada dalam kesusahan dan kesempitan. Itu ilah. Itu ilah. Mana kalau dalam hati kita bila kita tersepit kan, terbayang muka Tok Guru ke, terbayang ayat sekian. Kadang-kadang masalah ayat, saya teringat dulu waktu dekat Yaman. Langsung budak ni, dia pelajar UIA. Dia datang Yaman dan 3 bulan nak belajar bahasa Arab. Baguslah.
Tapi sampai-sampai kat Yaman, kita orang apa? Zaman sekarang panggil racun. Zaman dulu panggil apa tu? Kita orang pengaruh dia untuk beli kitab. Beli. Dia beli dah semua. Kitab ni, kitab sekali hari dia balik. Dia cerita hari balik sebab dia telefon saya pada tahun berikutnya. Dia telefon saya minta ayat apa nak selamatkan diri kalau berlaku masalah. Saya kata tak beramal macam ni. Nabi tak pernah ajar. Lepas tu dia kata, tapi tok guru kita ada. Saya kata tak boleh macam tu. Jadi saya bagi tahu dia cerita tentang seorang kawan kami. Saya bagi tahu dia, lepas tu dia cerita kes hari dia balik. Apa jadi? Saya kata dia ada kawan kami seorang ni. Dia ni pelik sikit. Dapat duit banyak beli kitab. Duit beli kitab. Makan kadang tak nak makan sangat. Ha? Dah ada kahwin dah. Kenangkan betul lah. Beli kitab. Ya. Dah ni time belajar tu, kita nampak kitab banyak kita belilah. Jadi satu hari tu dia cerita pengalaman dia. Dia lapar. Duit tak ada. Kitab banyak, duit tak ada. Aduh, dia cakap, saya cerita ada budak ni, tak payah pun. Ayat-ayat. Cakap dengan Allah Ta'ala, Allah tak dengar. So kawan kita ni, dia cerita, dia lapar sangat. Lepas tu dia kata, ya Allah, aku lapar. Bagilah aku makan. Elok apa dia cakap, pintu bilik ada orang ketuk. Dia buka-buka. Ni, universiti bagi duit. Memang kita dapat duit. Yang pelajar yang bujang, kami dapat dalam $20 kot macam tu. Kalau pelajar kahwin dapat $50, $100 ikut tahun bila dia datang. Universiti kami belajar free dia dapat duit. Ni bukan Saudi punya. Ini tak ada dedak Saudi. Tapi kita orang, jadi ketua-ketua ada bagi duit. Dia dapat duit tu dia pergi makan dan dia beli kitab. Perangai dia. Tapi bila saya cakap dengan budak ni, yang budak UIA ni kan, dia kata dia beli kitab. Hari dia kata kalau saya cakap macam tu, saya dapat dah. Saya kata bila? Dia kata hari saya balik. Dia cerita lama ni, panas telefon saya. Dia cerita waktu hari balik. Sampai di airport, dia beli kitab banyak. Kawan-kawan hantarlah dia. Sampai-sampai dekat airport, dia masuk dalam. Kawan lambai-lambai belah. Dia pula masuk dalam tu, rupanya kitab dia berat lebih. Tak boleh nak balik, tak cukup duit. Timbang tak ada, duit tak ada dah ni. Lepas tu dia kata, ya Allah, aku nak balik, duit tak ada. Dia kena bayar, kata saya $120 kot. Lepas tu dia kata, dia cakap macam tu. Tiba ada orang Arab Yaman datang, dia tepuk dia, tanya apa-apa sekian. Lepas tu orang tu buka beg duit, bagi $200, belah. Dia kata tak perlu pun ayat kan. Dia kata tak perlulah. Memang macam tu lah keadaan dia. Pergantungan hati kita ketika susah tadi, siapa kita rayu? Awak rayu wali-wali. Nampak wali-wali lah. Tok Si Jenar lah, ni lah, Ba'alawi sebagainya, Fakir Muqaddam. Awak keluar mulut kat mulut awak, bayangan awak itu. Lepas tu kan kena masalah bahaya. Bila orang ceritakan, contoh Syekh Abdul Qadir Jailani, orang dekat Mesir panggil dia, tiba-tiba dia tolong. Orang Mesir panggil dia tolong. Kan? Jadi last kali orang yang dengar cerita ni, dia akan sibuk bila susah je. Ya Jailani, ya Jailani, ya Jailani. Ini masalah dia. Dia tak aja ya Allah. Itulah ilah yang sebenar, yang hati kita terpaut dengan dia je. Apa susah kita? Allah. Apa kita sempit? Allah. Apa kita hajat? Allah. Barulah maksud la ilah itu kita betul. Kalau tidak tu masalah tadi. Sebut mulut la ilaha illallah, lafaz tasyahud. Jadi hari tasyahud paling kurang 10 kali. Paling kurang 10 kali ketika bertasyahud dalam solat. Belum lagi campur dengan lafaz wirid-wirid lepas solat. Sebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, sebut banyak. Tapi dalam macam mulut lafazkan tapi tak faham. Dia tak faham tentang yang patut diminta, dirayu, dipohon, ditakuti, dibimbangi. Hanyalah Allah. Itu baru betul maksud la ilaha illallah. Tapi awak masukkan maksud la khaliqa, laisal mawjud, laisal maksud. Habislah. So hati kita akan tak faham.
Benda kita ingatkan maksud dia ketika buat dia, tak apa juga. Tak apa juga. Penunggalan Allah Ta'ala tak ada. Menunggalkan, mengesakan Allah Ta'ala. Tang mana? Sebutan mulut. Ini sedih, kita sedih. Tapi realiti dia bila kita sembang dengan kawan-kawan, kita dengar ayat-ayat macam tu. Sedangkan bila kita nampak dalam kisah yang patut berlaku tu adalah sedemikian. Jadi budak tu dia berhentilah minta saya ayat. Dia ada kepandaian budak ni. Dia kata dia boleh ambil telur ayam, kalau orang hilang barang jumpa dia baca ayat tentu kat telur tu. Baca, pecahkan telur tu, nanti putih telur tu jatuh akan muka orang yang ambil. Ni geng-geng UPNM tu mungkin macam ni kot. Boleh pun juga. Tapi dia pernah cakap, masa dia dah beramal macam tu. Lepas tu dia minta saya ayat. Dia kata saya nak bagi ayat kat dia. Waktu dekat Yaman dia pernah tanya saya, perbuatan itu macam apa hukum? Saya kata salah. Dia apa salah je, ayat Quran. Saya kata, masalah engkau adalah, saya kata budak ni, engkau menyebabkan manusia akan bergantung dengan kau. Contohnya, katakanlah dia hilang barang, jumpa saya, orang semua tengok. Saya buat telur keluar. Kemudian dia tak ada kat sini. Atau dia meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Okey. Bila orang yang tengok tadi, hati dia orang lepas tengok kejadian tadi, Paul kat siapa? Saya kata, kau menyebabkan benda ni. Saya kata, kau boleh tolong. Boleh je tolong tanpa tunjuk depan dia. Kenapa kena buat depan dia? Kenapa kena pecah telur tu depan dia? Kenapa kena buat action tu depan dia? Kau boleh je bagi tahu tanpa tunjukkan. Kenapa kau buat? Lepas tu dia kata, kenapa, macam mana boleh jadi? Jadi ni bukan syarat. Sebab dalam Quran Karim, dalam ayat Quran, dalam surah Syura, ayat yang ke-20. Surah Asy-Syura ayat 20-21. Wa ma lahu 20 betul. Ayat 20 surah Syura. Allah nyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridu harthal akhirati. Ni pegang Kalau orang tu buat jadi, bukan syarat. Kita kenapa Allah Taala firman dalam Quran? Man kana yuridu harthal akhirati. Macam apa yang inginkan tuaian akhirat. Mana buat amal sini nak ambil dekat akhirat. Allah Taala kata, nazid lahu fi harthih. Kami tambahkan untuk dia tuaian dia. Mana dia tuai kat sini, dia tanam sikit, nak tuai sana tak buat satu. Tuai sana mungkin 10, mungkin 700. Kami tambahkan. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah Taala ganda kepada siapa dia nak. Kami tambah kepada apa? Tuaian dia. Kemudian wa man kana yuridu harthad dunya. Maksud nak tuaian dunia. Amal-amalan nak tuaian dunia. Allah Taala kata apa? Nu'tihi minha. Kami berikan dia daripadanya. Kenapa dia minta? Nak terbang, ambil. Nak terbang, nak kebal. Betul, so pelik kan, tengok geng-geng apa silat lincah pergi pantai apa dengan ni tumbuk lah sebagainya kan. Geng silat gayung 70,000 Allahu Akbar di pasar. Jadi Allah Taala kata ayat tadi, wa man kana yuridu harthad dunya. Maksudnya nak harth, tuaian dunia. Nu'tihi minha. Kan berikan dia daripadanya. Allah bagi. Tapi ujung ayat tu, wa ma lahu fil akhirati min nasib. Tadi untuk dia di hari akhirat sebarang habuan. Contoh dia, kita zikir. Zikir untuk mendapat redha Allah Ta'ala. Untuk menambahkan tanaman kita dalam syurga nanti. Kita dapatlah hasil sana. Kita zikir untuk Allah Ta'ala sayang kita, dapatlah di sana nanti. Tengok kita zikir nak terbang. Zikir nak kuat. Zikir orang tak nampak. Dia tak amal lah. Kalau dia amal kan apa? Ayat surah Yasin Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan kan. Tak dan polis dapat tangkap. Realiti. Diorang nak buat kerja jadi, memang jadi. Separuh orang tu masalah. Dia gunakan ayat tersebut, dibanca dekat custom yang
Muslim kot. Ayat tu datang untuk orang kafir. Awak baca dekat custom tu baru wuduk. Wow, solat tadi. Basah lagi janggut kena gini. Dagu dia masih lagi basah. Ini ubun dia masih basah air wuduk. Kita baca sambil lintas kan. Waja'al baik aidihim sadam wa khalfihim sadam. Mana boleh macam tu? Ayat tu bukan untuk itu. Awak baca untuk orang Muslim kenapa? Banggalah tu. Aku baca ayat ustaz ajar dia tu. Custom tak nampak aku. Dia nampak. Dia nampak juga. Nampak Roblox kan. Jangan baik dia. Tapi realiti dia, benda ni masalah kita. Memang ini yang kita kata, nakkan dunia, Allah bagi. Jangan pelik. Jangan pelik jadi. Yep. Tak semestinya. Maka Allah Ta'ala bagi istidrajan. Bagi istidraj untuk dia langgar sunnah, tidak ikut perintah Nabi, makin jadi. So dia akan makin jauh. Kalau buat tak jadi, dia berhenti. Buat tak jadi, dia stop. Buat jadi. Kan? Amal zikir, kalau orang gaduh kita, jatuh longkang. Duk tekak kita, pop, jatuh longkang. Kita pun kau tekak aku. Kau tak tahu siapa aku. Orang ini kan, orang Arab. Dia kata, kau tak tahu siapa aku, kan. Ini realiti yang kena jaga sikit. Pasal balik pada asal, jadi itu bukan syarat. Pasal kita nakkan akhirat, bukan nakkan dunia. Kalau dunia tu kita dapat, itu bonus, tambahan. Tapi akhirat itu yang kita tuju sebenarnya, bukan dunia. Tapi realiti dia, banyak orang kata ayat mulut sedap lah kan. Waridha kama matlubi, tapi last sekali dunia lah semua sekali. Semua benda dunia dia ambil. Sibuk dengan dunia, sibuk dengan sekian, nak cari kain kelambu Kaabah untuk apa? Untuk dapatkan tarik rezeki. Jangan carilah pula. Kau tengok masalah tu. Kalau sebut nanti kan, cari pula. Jadi balik pada asal ilah tadi. Maksud ilah tu yang penting untuk diketahui. Okay? Dia kata kalimah syahadah la ilaha illallah merupakan sebenar-benar kalimah. Sebenar kalimah adalah la ilaha illallah. Ahlinya adalah ahli Allah dan golongannya. Orang yang mengingkarinya, okay, yang mengingkari la ilaha illallah adalah musuh-musuh Allah dan orang yang mendapat kemurkaan daripadanya. Apabila ucapan kalimah syahadah benar dan sah, bermakna sah segala permintaan, hal dan juga rasaan hati yang berlaku pada seseorang. Bila benar la ilaha illallah dia, maka benarlah yang lain. Kalau tak benar, maka tidaklah. Okay? Kalimah syahadah mengandungi penafian Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, tanpa mengira apa sahaja benda yang disembah itu. Sebab tu benda ni kadang-kadang membawa pada permusuhan orang-orang bukan Islam terhadap Islam. Inilah benda yang masalah dia. Kalau tak faham la ilaha illallah, awak boleh je kan datang Merry Christmas, awak ikut. Datang Deepawali, awak sambut. Raya Cina, awak sambut. Awak kan buatlah semua sekali. Nanti baru nak saya dengar baru ni, kawan kita cerita ada dia nak buat apa perarakan tanglong, bukan sempena Maulid Rasul tu, benda sempena Raya Cina. Lepas tu kawan kita ni cakap apa, time aku kena kafir dulu pun aku jijik nak buat benda tu. Dan dah jadi Islam, diorang ajak untuk buat. Ajak buat, bawa tanglo. Kenapa? Dia kata ni realiti dia. Pasal balik ni, ini tajuk asal. Yang bila orang kata semua agama sama, la ilaha illallah ni yang menafikan. Yang timbulnya surah Al-Kafirun tu sebab la ilaha illallah ni lah. Yang diorang kompromi kan. Tak apalah sembah setahun, sembah Allah Ta'ala setahun, sembah berhala. La ilaha illallah ni yang menghalang. Inilah benda perkara yang sebenarnya. Kalau kita kata, bila Waraqah bin Nawfal kata pada Nabi SAW, dia kata apa? Lam ya'ti rajulun qattu bimithli ma ji'ta bihi illa udiya. Tak pernah datang seorang lelaki bawa seperti apa kau bawa, kecuali dia pasti dimusuhi. Dia bukan dimusuhi kerana masalah ambil harta orang. Tak, bukan. Dia dimusuhi kerana apa? Mengatakan hanya Allah yang mesti disembah. Itu yang tak boleh diterima. Macam kita sekarang lah.
Dimusuhi sebab kata jangan doa pada wali, doa pada Allah. Apa masalah dekat situ? Salah ke kita kata la ilaha illallah tadi? Ni seruan kita, inilah dia. La ilaha illallah. Jauh pergi duduk kat kubur tu, datang kat kubur tu pun mustajab juga. Kenapa? Bukan Allah ke paling agung, paling besar untuk dirayu dan diminta? Masih boleh kata lagi, tapi boleh kot, habis. Dia nak buat. Ni cerita dia masalah kumpulan, dia nak buat. Dia nak buat tahunan, hari hol mana ni, apa, sambutan tahunan kematian. Lepas tu adalah kepercayaan roh kawan tu datang balik. Semua sekali benda tu menyebabkan diorang buat. Tapi kita kata jangan buat. Tumpukan tenaga kita, masa kita kepada la ilaha illallah. Kena bazirkan kepada tempat yang tak sepatutnya. Itu yang orang menyampah kita. Bab lain mana ada. Banyak masalah faham bab ni tau. Bab-bab tajuk berkenaan dengan tauhid 3 tu, itu bukan masalah. Masalah Allah di atas arasy, itu bukan masalah. Masalah yang betul-betul menyampah kita adalah masalah kita halang mereka, atau kita ajak manusia ramai jangan letak pergantungan hati pada wali. Jangan minta dekat orang mati. Ini yang sebenarnya diorang tak puas hati. Yang lain tu memang dia kata boleh je mengaku, saya setuju Allah Ta'ala di atas, dia boleh cakap, tak ada masalah. Bab ini tak boleh. Bab berkenaan dengan ghaibiyat, yang bila kita kata hanya Allah Ta'ala, alimul ghaib ni hanya Allah Ta'ala. Hatta Nabi disuruh isytiharkan, qul la alamul ghaib, katakan Muhammad, aku tak tahu benda ghaib. Bila datang wali tu, buka sini nampak, buka sini nampak, salam orang ni, ni kepala lain ni, ni kepala lain. Sampai nak salam pun takut. Saya ada seorang kawan abang kita, saya jumpa kat Yaman tu. Dia kata dia dengan geng-geng ahli penjagaan lah, pergi ke Saudi. Lepas tu jumpa dengan Syekh ni. Lepas tu nak salam, kawan-kawan dia semua takut. Sebab ada orang salam-salam kena lempang. Kalau Syekh tu nampak muka dia kan, tak muka babi ke muka apa, salam-salam perpang lempang, tepis tangan. Abang kita ni alhamdulillah ikut sunnah, antara anak murid kepada Ustaz Abdullah Yasin. Dia datang kan, dia salam-salam, Syekh tu cium tangan dia. Kawan-kawan dia kata, kau buat apa? Tak, pasal ketakutan tadi. Allah, saya tak faham kenapa ditimbulkan, dimarakkan dalam hati manusia ni. Jumpa wali kau hanya main. Kita orang time belajar silat macam tu juga. Ada kawan-kawan saya, dia pergi, tuan guru tu ada rumah, diorang datang dari tepi jalan raya besar kan. Rumah orang tu kat dalam taman, nampak daripada jauh. Diorang lepak-lepak tepi motor. Dia cerita balik kat saya, kita lepak-lepak atas motor. Lepas tu kita sebut, kita punya guru ni jaga ke? Kita pun lampu nyala. lampu bilik nyala. Diorang motor macam, dia tahulah. Meninggal pun guru tu lepas tu. Tak ada menongkat langit. So, kita bukan kat sini tajuk kita. Ni kepelikan lah masyarakat Melayu Islam kita ni lah. Tahulah bila, InsyaAllah lah kita ada harapan. Jangan kita putus harapan, insyaAllah. Sebab kalau Nabi Nuh AS 950 tahun berdakwah, tak putus asa. Anda semua pun macam tu jugalah. Jangan ada putus asa kerana menyeru kepada Allah Ta'ala. Biarlah menyampah pun tak apa, tak ada masalah. Tak bagi tauliah pun tak apa. Ada masalah. Bukan kita perlukan pada benda kenaan. Tapi yang penting dakwah sampai. Jangan kita sibukkan sangat. Pasal kadang-kadang kita rusing dengan orang pegang kuasa ni tadi. Kita lupa yang mengatasi diorang adalah Allah. Nak ubahkan hati mereka menjadi takut Allah Ta'ala pun juga Allah. So doa, banyakkan doa lah. Ni jarang kita doakan untuk minta supaya Allah Ta'ala bagi hidayah kan. Minta tertongging masuk longkang orang ni, yang kita doa. Siap baca Yasin lagi, minta laknat dan sebagainya. Tak pernah doa untuk orang tu bertaubat, jadi seorang yang baik. Sangat salah. Okey, baik. Jadi dia kata itu asas dia. Okey, jadi kalimah syahadah dia kata mengenai penafian Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, tanpa mengira apa saja benda yang disembah itu. Tak kira apa bentuk, tak kira apa rupa, tak kira apa jenis. Yang tu kita kata, yang itu masalah pendirian Muslim tadi tu, yang bagi orang-orang bukan Islam tu sebahagian besar diorang rasa offended. Sebab diorang sama diorang, memang diorang tak kisah Tuhan banyak. Bahkan kalau kita angkat Nabi Muhammad menjadi Tuhan, diorang boleh je nak ikut sekali. Dia jadi satu lineage yang sama. Tapi masalahnya bila kita
Tidak boleh ada Tuhan kecuali Allah. Yang lain bukan Tuhan. Baru ni ada waktu apa, kita punya NMC Open Day dekat Al-Khadim. Tu ada seorang abang kita ni, dia bawa kawan yang dia dapat kenal dengan isteri dia, bawa seorang budak perempuan Cina. Yang perempuan Cina ni kan, dia macam ni kan, dia memang ada baca tentang Islam sikit sebagainya, tapi dia dalam masa sama dia tak nak masuk Islam lagi. Dia tak nak masuk Islam. Dia kata macam ni, saya rasa macam tak boleh nak kata ya sebagainya. Dia macam saya play safe lah. Tak nak cakap, tak nak ni. Bagi dia semua Tuhan. Dia kata semua Tuhan. Ada banyak kebenaran, ada banyak. Ni falsafah lah. Ikut falsafah semua orang betul, semua orang salah. Semua benda ada pro and con. Jadi dia punya pemikiran tu, saya tengok macam ke situ. Dia tak kisah, dia nak ke situ. Dia boleh terima untuk Tuhan banyak. Tapi nak kira Tuhan satu tu masalah. Ini macam dalam surah Sad kan, Allah Ta'ala nyatakan tentang orang musyrikin Mekah. Kan dalam surah Sad ayat kelima dia kata, aja'alal alihata ilahan wahid. Adakah dia Muhammad nak jadikan Tuhan-Tuhan yang banyak? Satu Tuhan je. Inna hadha la syai'un ujab. Ini adalah perkara ajaib. Ada satu je. Banyak kau ada, aku ada, saya ada. Tiba-tiba datang satu je. Dah tak boleh. Diorang memang bila kita perbualan tu, saya tengok memang dia tak kisah banyak Tuhan. Semua kita mengaku semua orang betul. Lepas tu bila datang abang tu kan, yang lain-lain bukan ustaz, saya seorang ustaz. Jadi abang ni kan. Lepas tu dia kata, do you want to say that Islam is truth and all other religion is false? Dia tanya kat abang tu, I don't say that. Saya kata, cakap kat aku. Saya cakap kat aku. Do you say that? Yes, Islam ni betul, saya kata. Kadang benda macam ni kita tak boleh nak cakap. Kenapa? Ni akidah kita. Kalau tak sebut dalam Quran tentang agama ni, Allah nyatakan hanya Islam. Hanya Islam. Tidak ada agama lain selain Allah Ta'ala kecuali Islam. Ini akidah kita. Macam mana kita boleh macam nak cakap pun takut? Takut orang tu tadi takut dia terasa hati. Apa terasa hati? Ini akidah kita. Dalam kitab dia tak ada akidah tadi. Sebab dia dah ada politis banyak Tuhan. So dia boleh ada ni, ada ni, ada ni, ada ni. Kita punya hanya satu. Kenapa kita nak tukar kita punya jadi macam dia? Ini sudut asal yang kita kata lakum dinukum waliyadin ni. Ini benda yang sangat penting. Tak boleh ada sesiapa cakap lain daripada ini. Allah tanya tekan, inna dina indallahi al-Islam. Mana ada sebut yang lain? Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan, mesti mencari selain Islam sebagai agama, falan yuqbala minhu, takkan diterima daripadanya. Dia kata dia bukan ustaz dah cakap dengan aku. Kau nak cakap semua agama salah, Islam je betul ke? Cakap dengan aku, saya kata. Dia kata, saya kata ya. Nak bukti aku bagi tahu sekarang. Kita kena bersiap sedia lah. Jangan kita macam ya je betul, ya suka hati aku, tak nak macam tu. Kita ada bukti. Jangan main seronok je kan. Kawan kita ni semangat pun ada, budak-budak Melayu ni semangat kuat. Tapi bila orang cakap itu, kita ada dalil. Pasal ini akidah kita. Teks agama kita cerita macam tu. Tak boleh ada selain Islam. Awak nak terima macam mana yang lain? Bab hidup lain, bab untuk duduk bersama, berniaga bersama dan sebagainya, tak ada masalah. Islam tak pernah larang. Tapi bab berkenaan pengakuan, perakuan tentang Tuhan tu, ada benar-benar tak boleh. Ni tak boleh. Awal-awal lagi. Kalau kita tak boleh pegang ni, sebab itu penafian. Sebab tu la ilaha illallah tu menyebabkan kita akan dimusuhi. Macam Nabi, orang bin Affan cakap pada Nabi, tak pernah datang seorang lelaki bawa benda kau bawa, dia pasti dimusuhi. So itu pengertian la ilaha illallah. Bukan kita nak gaduh dengan orang, tapi orang tak suruh kita tukar. Mana boleh? Mana boleh suruh kita tukar? Ini kita punya kepercayaan. Takkan kita nak kata dengan dia, okey tak apa, kita lenturkan sikit. Masyarakat majmuk mana pun tak boleh kita lenturkan bab ni. Yang kita lenturkan ada masalah hak. Contoh macam beli tanah, persekolahan, pembelajaran, hak jawatan. Itu bolehlah bincang.
Itu ada toleransi dia. Bagi rakyat, dia pun nak hak untuk bekerja. So, tak ada masalah. Dia ada hak untuk tempat tinggal. Boleh, tak ada masalah. Tapi bila kata la ilaha illallah, ada masalah. Kena juga akui juga apa berhala ni tu, tak boleh lah. Tak boleh lah. Ini realiti yang kena faham. La ilaha illallah ni kesan dia sangat dahsyat dari segi hubungan kita dan sebagainya. Ini tajuk asal. Okey. Dia kata apa? Ia merupakan tauhid yang diseru oleh seluruh para rasul dan dikandungi oleh Al-Quran dari awal sehingga akhir. Dari awal hingga akhir, itulah kandungan Al-Quran. Itulah tujuan Quran diturunkan. Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran dalam surah Jin ayat 1 dan 2. Allah mengatakan, "Qul uhiya ilayya." Katakan hai Muhammad, diwahyukan kepadaku, annahu istama'a nafarun minal jinni. Telah mendengar Quran sekumpulan di kalangan jin. Faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Lalu mereka kata, kami telah dengar Quran yang ajaib. Yahdi ila rusydi, memberi hidayah kepada petunjuk, kepada panduan. Fa amanna bih, lalu kami beriman dengannya. Walan nusyrika bi rabbina ahada, dan kami tak akan menyekutukan dengan Tuhan kami sesiapa pun. Sekali dengar je jin tu datang lintas mendengar Quran Nabi baca. Sekali dengar je terus mengisytiharkan la ilaha illallah. Takkan kami sekutukan dengan Tuhan kami sesiapa pun. Ayat mana yang dibaca sampai dia cakap? Sebenarnya Quran keseluruhannya macam tu. Akan membawa kita kepada pengakuan bahawa tiada Tuhan bukan Allah. Jin dengar sekejap je. Ya, jin-jin ni dengar Quran sekejap je. Nabi baca tengah malam, diorang datang mencari punca mereka disekat daripada naik ke langit mendengar khabar langit. Tak sebab apa. Lah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Muslim, dan diorang cari. Cari jumpa di Mekah. Bila ada riwayat yang datang, iblis kata bawa tanah bumi. Jadi dia cium-cium satu, dia kata sebab korang tak boleh naik ni ada kat Mekah. Dia pergi kat Mekah, tengok jumpa Nabi tengah solat tengah malam. Maka diorang dengar Quran yang baca, terus mereka isytiharkan walan nusyrika bi rabbina ahada. Itu dah la ilaha illallah lah tu. Banyak mana dia dengar ayat, cukup dengan beberapa ayat yang didengar daripada Nabi, terus la ilaha illallah. Itu maksud yang nak faham kat sini. Okay? Baik. Kalimah syahadah merupakan kalimah yang sangat mahal dari segi natijah yang dihasilkannya. Oleh kerana itu tidak akan bermanfaat. Ia tidak akan bermanfaat kerana dia sangat bernilai. Ia tak akan bermanfaat kecuali akan melainkan kepada orang yang menjaga kandungannya, baik dari segi penafian ataupun isbat. Dia penafian tu adalah la ilaha, itu nafi. Isbat dia lah illallah. Kita nafikan semua sembahan yang ada, yang mana manusia percaya, mana manusia rasa, semua kita nafikan. Dan kita isbatkan hanya untuk Allah Ta'ala sahaja pengabdian diri. Itu maksud nafi isbat tu. Kita belajar dengan ahli kalam tak sampai lagi. Nafi isbat ni kita insya-Allah 3 minggu. Tak apa benda dibahas kan, tak tahu. Baik. Orang yang mengucapkannya tanpa ilmu, i'tiqad dan juga amalan, ucapannya itu hanya sia-sia dan menjadi satu bentuk kejahilan. Dan satu bentuk kejahilan saja. Lafazkan tapi tak guna. Sebab tu kita kena faham macam mana bila kita kata macam orang-orang munafik. Diorang lafazkan la ilaha illallah. Pelafazan tu berlaku. Tapi Allah Ta'ala sebut dalam Quran, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang munafik dalam lapisan paling bawah neraka. Diorang lebih teruk daripada orang kafir. Orang kafir tu bawah, dia orang bawah lagi. Bahkan dia istilah dia, Syekh Utsaimin biasa gunakan. Dia kata dalam manusia ni, kalangan manusia yang kita jumpa ni, dia ada the good, the bad and the ugly. The good, orang beriman. Orang beriman, the good. The bad, orang yang tak nak beriman, tak nak percaya Tuhan. The ugly, munafik. Yang hodoh, memang dia teruk sangat, lagi teruk daripada orang yang jahat. So basically, benda ni memang kita kata dalam masyarakat, benda ni kita kata patut sedar. Kadang-kadang orang kata, dia lafazkan la ilallah. Betul, tapi masa dia jaga tak kandungan dia. Okey.
Kelebihan kalimah syahadah, la ilaha illallah. Saya disebut tadi kan, mahal, nilai dia, hasil dia banyak, dahsyat. Maka apa kelebihan dia? Kalimah syahadah merupakan kalimah kejayaan. Kerana orang yang mengucapkannya akan masuk ke syurga dan selamat daripada neraka. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, dalam surah Al-Imran ayat 185, Allah nyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap nyawa, setiap jiwa akan merasai kematian. Dha'iqah, merasai al-maut. Mana pasti tak ada jiwa yang tak merasai kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamati. Dan hanyalah kalian dibalas. Kalian dibalas ganjaran-ganjaran kalian pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka dia telah berjaya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Adalah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu daya. Itulah kedudukan sebenar. Jadi masa dia kata yang dimasukkan dengan masa kejayaan tadi, masuk syurga, itulah kejayaan terbesar manusia. Dzalikal fauzul azim. Bukan kereta besar, bukan motor besar. Nah, sekarang dia ada istilah pelik. Ni dong apa, dong kata apa? Abang berjaya something. Ada word berjaya bila orang tu ada kereta Mercedes dan sebagainya, dia telah berjaya. Padahal itu bukan kejayaan. Yang kejayaan sebenar adalah di syurga nanti, bukannya kejayaan dunia. Dunia ni apa yang ada tak cukup. Apa yang ada pun kita dah jemu. Mana ada kita akan rasa cukup? Saya ingat bahawa saya nasihat seorang budak. Dia kejar, dia nak kejar nak jadi influencer, nak buat duit lah. Lepas tu saya cakap dengan dia. Lepas tu saya kata nak bagi dia faham macam ni kan. Saya sebut dengan dia, saya kata dunia ni macam air garam. Makin minum makin dahaga. Deep lah ustaz dia. Tak apalah. Saya kata macam ni, zaman kau tak dengar. Kan dulu kan Arkam, waktu dia ada kumpulan The Zik, dia ada satu nasyid dia antara dua cinta. Ni geng-geng nasyid kan dia. Yang lain pun macam blur. Saya bagi dia dengar. Dia dengar kan. Betul lah ustaz. Saya kata tapi dia kena sesat. Dia orang sesat masalah tu. Tapi masalah kadang-kadang apa dia ambil daripada kitab dan sebagainya, betul. Contoh macam apa yang ada jarang disyukuri. Betul lah. Mana kita tak syukur benda yang kita ada. Apa yang tiada sering dirisaukan. Risau benda tak ada ni. Benda yang ada kau tak sibuk. Benda kau tak ada kau sibuk. Nila, nak tulah. Memang gitu. Saya kata betul. Kalimah tu betul. Tapi realiti dia, lepas tu macam gaya-gaya mata dia. Ni kalau budak ni zaman Arkam ke bawah, masuk jadi ni, sembah buya. Jaga tau, kadang orang kita macam ni pun jadi. Tapi realiti dia betul. Kita kata jadi masalah. Tapi kejayaan akhir dia adalah syurga, bukan dunia. Abang dah sukses. Dah sukses ke? Abang dah berjaya ke? Budak-budak zaman sekarang tak pergi sekolah sebab tu je. Tengok jadi YouTuber pun kaya. Kan jadi YouTuber datang daripada Malaysia buat benda lawak bodoh, makan burger pun orang boleh tumpuk. Kan. Apa benda orang ni? Tak ada faedah langsung. Seronok sangat. Kan dia makan burger. Dia makan burger. Apa makan burger? Aku makan burger hari-hari. Bawang sedap. Bawa beli semalam 2 makan. Elok je. Tak ada orang tak gambar. Saya makan burger. Malaysia dia tahu benda lah. Bahkan royalty, geng-geng bangsawan pun sibuk nak jumpa dia. Buat apa? Aduh hai. Kita kadang kita lupa, kita hantar mesej yang salah. Bila kita duk raikan orang macam ni, anak kita tengok. Anak kita akan tengok, abah aku pun impress dengan macam ni. Aku jadi orang tu lah. Dosa cerita lah lepas tu para sahabat Nabi. Habis dah. Tak laku dah lah. Tengok abah bulat mata tengok orang tu. Kaya. Sekian. Jaga-jaga bang. Ni masalah dia. Islam kita ni dia tak tengok. Dia tak perasan tau. Perbuatan dia tadi hantar mesej yang salah pada anak. Anak-anak lah sekali sibuk tengok orang macam tu untuk dijadikan contoh. Tu yang tak nak kena sekolah tu. Buat konten. Nak konten tanpa benda dia buat tak tahu. Tu yang jadi keluar lagu Abuya. Tahulah. Kata lagi tekak tengok. Baik.
Dalam hadis riwayat Ubadah bin As-Samit, dalam hadis riwayat Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu menjelaskan Rasulullah SAW bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah haramallahu alaihi jannata." Barang siapa yang bersaksi, menyaksikan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, Allah Ta'ala haramkan ke atasnya api neraka. Tapi nanti dia akan datangkan dengan syarat. Syarat dari Allah ni. Sekarang ni dia bincangkan hasil. Siapa yang belajar bahasa Arab, kita tengok perkataan dekat Allah tu. Kejap pada depan, kejap pada bawah. Nampak tak? Kan? Kalimah Muhammad juga pada atas tu. Itu semua tu, itu pergi i'rab. Jadi bila baca macam ni, kita tengok kita perasan balik. Baik. Ia merupakan jalan untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dari Allah ni adalah jalan untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Ia merupakan kalimah yang kerananya Allah SWT mengutuskan para rasul yang kita sebutkan tadi awal tadi, menurunkan kitab-kitab, menciptakan dunia dan akhirat, syurga dan neraka, dan menentukan kebahagiaan dan kesyarakat seseorang. Syurga dan neraka pun sebab itulah. Siapa yang mengisytiharkan la ilaha illallah, itu tempat dia. Siapa menafikan la ilaha illallah, tak mematuhi rasul yang diutuskan, tak ikuti kitab yang diturunkan, maka semua tu sebenarnya kan kitab tu diturunkan kerana la ilaha illallah, rasul diutuskan juga kerana la ilaha illallah. Dengannya diambil buku catatan amalan baik di sebelah kanan maupun di sebelah kiri. La ilaha illallah kanan, ambil dengan amal yang kita buat memenuhi akan tuntutan la ilaha illallah tadi, sebelah kanan lah kita terima kitab kita. Ataupun tak buat, sebelah kiri lah kedudukan dia. Timbangan menjadi berat atau ringan pun dengan la ilaha illallah. Kejayaan atau kegagalan menyeberang sirat, dan kekal dan tak kekal seorang dalam neraka, semua tu berkaitan dengan la ilaha illallah. Berasaskan kepadanya timbulnya soalan daripada Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat nanti, yang Allah nyatakan dan surah Al-Hijr ayat ke-92, fa warabbika lanas'alannahum ajma'in. Maka demi Tuhanmu hai Muhammad, kami pasti akan tanya mereka semua sekali. Kita disoal oleh Allah Taala nanti. Dan ayat lain, madza ajatumul mursalin, apa kalian sahut kepada para rasul. Kalimah syahadah adalah kunci kebahagiaan dan asas agama. Kalimah syahadah ni adalah kunci kebahagiaan dan juga asas agama. Kunci kebahagiaan ni, begitu yang kita kunci nanti yang ada disebut Hasan Basri, setiap kunci dia ada gigi. Kalau betul gigi dia, pintu terbuka. Kalau dia kata gigi tak sama, tak boleh buka lah. Itu basic yang kita kena faham. Dia ada nasyid. Nasyid kumpulan mana entah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci syurga, anak kunci syurga adalah la ilaha illallah. Betul lah. Tapi masalahnya kunci itu mesti ada gigi. Itu kena pegang. Baik. Dia kata firman Allah Ta'ala dalam Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-256, Allah katakan, la ikraha fid din, tiada paksaan dalam agama. Tiada paksaan dalam agama. Yang ini sering disalahgunakan oleh banyak orang ayat ni untuk melepaskan sesiapa yang nak buat maksiat. Tak salah dia buat maksiat, pasal tak ada paksaan agama. Tak patut bina Tuhan, tak apa, tak nak solat, tak ada paksaan agama. Sedangkan ayat ni turun bukan untuk itu. Ayat ni turun kerana dahulunya orang-orang Ansar atau orang Madinah, mereka ni ada satu kepercayaan, kalau anak-anak mereka yang asyik sakit dan sebagainya, mereka bagi pada orang Yahudi untuk dibela. Memang Melayu kita pun ada fahaman ni. Dan kalau anak tu sakit, bagi jumpa orang, suruh dia mengaku anak. Saya tu ada seorang anak jiran saya macam ni. Tapi memang malang pelik lah. Lintas jalan raya, langgar dik van, masuk dalam rumah, peti air simpap. Dia memang tak tahu kenapa. Tuan-tuan ada orang nasihat pada mak dia. Mak dia pun jumpa bapak saya, Pak Imam. Inilah, anggaplah anak saya ni anak Pak Imam. Sihat alhamdulillah. Ada kepercayaan macam tu. Tapi Arab tu adalah orang-orang Ansar dulu, sebelum masuk Islam. Tapi bila dia orang bila anak dia besar dengan Yahudi tadi, so anak-anak dia dah berfahaman macam Yahudi tadi lah.
kepercayaan, etikad dan sebagainya, walaupun dia tak boleh jadi Yahudi. Tapi bila jadi kes, sebahagian Yahudi dihalau keluar Madinah. Contoh macam Bani Nadir, dihalau, diusir. Ketika diusir, ada di kalangan para sahabat kata, "Ya Rasulullah, tu anak kami." Jadi Rasulullah kata, suruh dia orang tanya, nak masuk Islam tak? Kita suruh tanya. Dia tak nak. Dia kata, dah ini kami, bila kami nampak dia je. Dia tak nak. Dan turunlah ayat ni. Bukannya macam orang kita tu faham pelik ni. Nak suruh puasa ke? Tak payah suruh lah. La ikrah fiddin. Uish. So, semua dia pakai la ikrah fiddin. Ni kena bayar nafkah. Tak payah. La ikrah fiddin. Ni bahaya. Tapi benda ni yang berlaku dalam masyarakat kita. Salah faham kan ayat ni. Qad tabayyana ar-rusyd minal ghayy. Sungguh telah nyata petunjuk atau panduan berbanding kesesatan. Faman yakfur bit-taghut, barang siapa yang kufur dengan taghut, mensembahan selain Allah Taala. Dia kufur dengan apa sembahan selain Allah Taala. Wa yu'min billah, dan beriman dengan Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka dia telah berpegang dengan ikatan yang tali yang paling kukuh. Lam fisama laha, tak ada perungkai baginya. Wallahu sami'un alim, Subhanahu wa ta'ala maha mendengar lagi maha mengetahui. Surah Al-Baqarah 256. Kalimah syahadah juga merupakan kalimah takwa. Kalimah syahadah adalah kalimah takwa. Allah Ta'ala nyatakan dalam surah Al-Fatih ayat 26. Allah Ta'ala nyatakan, "Iz ja'ala alladhina kafaru fi qulubihimul hamiyata." Tatkala menjadikan orang-orang kafir dalam hati mereka semangat. Hamiyatal jahiliyati. Sombong dan angkuh atau semangat seperti mana yang pada zaman jahiliyah. Fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi, dan maka Allah turunkan ketenangannya ke atas rasulnya. Wa alal mu'minina, dia kata orang beriman. Wa alzamahum kalimat taqwa, dan Allah Ta'ala kekalkan, tetapkan mereka dengan kalimat taqwa. Wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha, dan mereka lebih layak dengan kalimat taqwa berkenaan, dan juga mereka lah ahlinya. Wa kana Allah bikulli syai'in alima, dan Allah Ta'ala atas sesuatu amat-amat mengetahui. Okey, kalau takwa adalah kalimah la ilaha illallah. Okey, kewajipan menjaga kalimah syahadah la ilaha illallah. Okey, stop sini. Ada soalan? Tak ada, alhamdulillah. Okey, boleh. Ni ada orang tanya. Kan pasal apa? Kan pasal ilah dengan roh kan. Ada orang kata apa? Dalam soalan hukum mana ada tanya man ilah buka, tanya roh buka. Dia macam ni. Bila berkumpul dua kalimah berkenaan, baru berlaku pengasingan. Macam bila kita sebutkan tentang mukmin ke atau muslim ke, kita gabungkan dua, maka dia akan ada differentiation masalah pengertian. Tapi kalau disebut salah satu sahaja, maka dia maksud yang sama. Sebab Rabb kamu itulah yang patut kamu sembah. Kalau sebut satu je, kalau letak dua-dua sekali, Allahumma Rabbana, dia bila datang dua sekali, maka dia ada differentiation pengertian lah. Bila ulang kalimah tadi, dia akan ada maksud tambahan. Sebab tambahan kalimah, tambahan sanjungan, tambahan pengertian, tambahan sanjungan kepada Allah SWT. Betul kita lihat dalam surah An-Nas. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Kan? Ulang sekali. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, raja manusia, ilahin nas, Tuhan sembahan yang layak untuk manusia. Kat sini sebut kan pentadbir yang mengurus, yang mengadakan mereka. Jadi bila datang dua-dua serentak, dia akan maksud itu. In the end, masalah asal pertama sekali, macam kita kata bila orang musyrikin Mekah dulu, bila dia mengaku bahawa siapa cipta sekian, pengertian dia adalah masalah membuat, mengadakan, mewujudkan. Tapi dia orang alihkan daripada Allah Ta'ala kepada selainnya untuk sembahan, pergantungan, kebimbangan, ketakutan kepada selain Allah Ta'ala. Itu maksud asal. Kita kena tahu dalam istilah-istilah agama ni, memang ada benda kadang-kadang kita sebut satu, kita akan masuk ini je. Macam kita sebut Islam dengan iman, kita tak asingkan kecuali bila kita bincangkan dalam tu kita sebut Islam, iman, ihsan. Jika tidak,
Seorang Muslim tu adalah mesti seorang mukmin. Bapak kita katalah seorang Muslim tak semestinya seorang mukmin. Allah Ta'ala nafikan daripada orang-orang munafik sifat iman. Allah Ta'ala tak nafikan sifat Islam. Sebab diorang buat. Diorang masih solat, puasa, bayar zakat, duduk dengan Nabi kan, solat belakang Nabi. Tapi yang dinafikan dari mereka adalah iman. Wa minan nas may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Tak beriman pun. Bila benda tu datang dalam bentuk konteks tertentu, ialah maksud dia. Contoh macam bila sebut kan, bila sebut tentang Nabi, dia kata apa? Nabi, tak sebut Rasul. Sama aja. Bila disebut salah satu, dia merangkumi dua-dua sekali. Tapi kalau dia kata dua-dua datang, baru kita differentiatekan maksud. Okey? Ada soalan lain? Terus. Tak ada. Benda tu macam kalimah-kalimah kalau terlafaz daripada orang bukan Islam. Kalimah la ilaha illallah tadi kan, dia terkeluar. Maksudnya kadang bukan apa, dia duduk dengan kita. Saya ingat dulu ada kawan-kawan kita dia yang masuk Islam. Akhirnya dia cerita waktu mula-mula dulu main bola dengan budak-budak Melayu ni, ambil uduk dulu. Dia suruh budak Hindu ambil uduk. Masuk dah padang macam bismillah. Kadang-kadang benda tu tak ada timbul tajuk pun. Sebab tapi adakah lafaz dia tadi bermanfaat? Jawapannya tidaklah. Kalau dia hanya melafazkan macam tu, tak bermanfaat untuk dia. Tapi kalau anda kata dia bersungguh-sungguh melafazkan tadi kan, benda tu bermanfaat bagi dia. Tapi untuk kita menghalang, tak perlu. Tak perlu halang. Tak perlu halang. Cuma kita boleh ada peluang untuk dakwah pula. Awak tahu tak la ilaha illallah tu apa? Kenapa kami kata la ilaha illallah? Apa la ilaha illallah tu maksud dia? Tu kenapa kami tak boleh? Kita boleh pula terangkan. Kenapa kami tak boleh hormati Tuhan-Tuhan awak? Sebab kalimah ni. Kerana kalimah ni yang kami persaksikan di atas diri kami tak boleh akui satu pun sembahan-sembahan yang ada selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan kata respect lah, tapi sebenarnya banyak orang, saya perhatikan masyarakat barat pun, bila seorang Yahudi tak nak sambut Kristian Christmas, tak ada masalah. Sambutan-sambutan tu tak nak ikut, tak ada masalah. Muslim tak nak buat, orang marah. Kenapa? Macam kita sembelih korban, takkan kita panggil orang Hindu tu tumbangkan lembu. Semua tak boleh, kita faham. Kita tak pernah ajak dia pun. Baik tu. Pasal ini kalimah la ilaha illallah tadi, dia kalau diterlafaz macam tu tak ada masalah tadi. Kena salam. Assalamualaikum. Ada saya jumpa siapa? Tak ada seorang. Kawan saya tunjuk, dekat ni, kat Perlis. Dekat Perlis ada seorang orang apa, kedai hardware. Bapa mentua saya cakap, dia bukan Islam Li, dia kata. Tapi hang dengar dia cakap macam ni. Dia datang kedai kan, dia datang rumah hantar barang. InsyaAllah tu haji, insyaAllah. Mulut dia masya-Allah, la ilaha illallah semua keluar. Itu atas kebiasaan saja. Tak ada nilai. Tak ada dengan kalimah tadi kita pertahankan, tak nak bagi apa mayat dia dibakar, tak boleh lah. Pergi rumah dia, dia cakap la ilaha illallah dari tu. Kita gaduh dengan keluarga dia nak ambil mayat. Tak boleh. Tapi dari segi realiti dia, peluang untuk kita terang sebenarnya. Peluang untuk kita dakwah. Itu peluang lah kita dengar. Saya terdengar daripada ni, memang sungguh. Betul saya kata, dia bukan Melayu, memang Cina betul, tapi sembah berhala. Tapi mulut dia tu, pasal duduk dalam kampung Melayu kan, jadi lama-lama mulut dia duduk sebut tapi tanpa faham. Dia macam ni lah, macam slang lah. Apa? Skidi-bidi apa? Kami dekat UTI semalam kami buat tajuk, kemarin kami buat tajuk ni. Semalam. Sebab kita kata macam ni. Kan orang buat parody, buat benda ejek-ejek ni kan. Jadi macam dah bagi macam biasa. Kadang benda sedih pun kita buat je lawak. Benda bencana, kadang-kadang ada benda bencana pada orang. Tiga-dua macam perempuan yang asal Singapura. Dia buat lawak pasal MH370. Waktu dia buat komedi kan. Kan orang marah kan. Pasal benda tu tragedi. Mungkin ada orang yang bukan terlibat, dia akan gelak lah. Keluarga yang terlibat, marah lah. Sebab rakyat Malaysia kita akan tersinggung. So kadang benda lawak ni ada tengok keadaan juga.
Tapi batasan dia sebenarnya dalam konsep ni adalah apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran dan surah Al-Hujurat ayat yang ke-11. Allah nyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin, yang kamu jangan mengejek memperolok-olokkan satu kaum akan satu kaum yang lain, asa an yakunu khairan minhum, bimbang orang tersebut lagi baik dari mereka. Bukan maksud sekarang ni apa yang JSP tu buat bagus, tak ada kaitan pun. Tapi memang kita sibuk ejek, kita sibuk mengejek, tapi last sekali mungkin dia bertaubat dan dia diampunkan, dan kita duk sibuk mengejek dan tak diampunkan. Boleh jadi macam tu. Wanita macam tu juga. Jadi benda tu kena jaga-jaga sikit lah. Batasan dia adalah agama, masalah tadi. Tapi macam mana tak tahu, kan dah menjadi lawak kan? Semua orang sekarang jual barang, jual Tupperware pun apa, pasar Ikhwan di Putrajaya. Dia buat lagu background. Saya kata apa hal? Apa kaitan barang kau jual dengan pasar Ikhwan? Semua orang letak sekarang ni. Jadi kita belajar sikit sebagai ahli sunnah. Dia ada batasannya juga. Sampai mengejek, sampai orang tu tak nak bertaubat, tu jangan. Memang kita kata, saya perhatikan memang benda yang kita patut ambil berat juga adalah macam mana nak asimilasikan mereka balik kan, yang dah tertindas, yang dah terbuang sebagainya kan. Macam mana nak buat? Yang kepala tu tak boleh buat apalah, yang bawah ni. Okey, baik. Pasal yang tu, okey, pasal yang JSP tadi ada syubhat baru yang orang kata selamatkan akidah diorang dan selamatkan perniagaan diorang. Itu saya ulang tadi. Siapa Muslim lain daripada JISB dapat faedah daripada JISB punya perniagaan? Tak ada. Kalau macam ni kan, macam Baitul Salam pun, kutip-kutip derma pergi hantar kat orang miskin juga. Ada orang miskin bukan ahli datang kelas Baitul Salam pun dapat. Buat iftar kan, orang luar pun dapat faedah tadi. Mana bila kita buat buku bukan orang kat sini je, kat mana-mana dihantar. Basically kita punya kebaikan tadi sampai pada orang bukan ahli kita. Yang diorang punya buat tadi, apa yang diorang buat? Lepas tu kalau modus operandi untuk kaya, cara diorang, masalah. Kena semua fisabilillah ni. Besok kerja, gaji tak payah. Bolehlah kaya. 2 juta kot sebulan. Dia kutipan daripada semua kawasan, daerah dan tempat, kumpul lebih 2 juta. Memang tak 2 juta, tak payah bayar gaji ni tak payah bayar. Semua fisabilillah. Tapi bila dia cakap, dia kata nak tunjukkan dia orang pimpinan dia orang kaya kan. Benda sama macam Yayasan Sofa. Yayasan Sofa pun macam tu juga, bila dia punya bos tu pakai kereta Porsche Cayenne benda kan. Porsche. Lepas tu saya kata kan, apa salah nak untuk guru kau macam tu? Ini pak cik, anak saudara abang ipar dia. Tak boleh pak cik, dia nak tunjukkan pada orang luar Islam boleh. Ni samalah ayat dia. Dia bukan pasal modus operandi tu, cara mereka kaya tu kan cara betul. Kalau berniaga betul tak apa, kita faham. Kalau nak take over macam Pak ni buat kuda, okeylah. Nah, Abu Talha beli kuda belakang ni. Boleh lah. Kita pergi modus operandi tadi. Masa dia kita masuk ke istana pakai kuda, okeylah. Atau buat apa? Travel agency, gabung-gabung Baitul Salam buat apa? Umrah dan haji. Boleh lah. Buat keropok ke. Kita ada kan apa ni seorang buat sos, ganti Arkam. Ada orang kan, ada yang buat sos. Dia contohlah, masuklah pada semua macam-macam benda. Dia masih bujang Ustaz. Masih bujang. Yang buat sos masih bujang. Kenyang ludah dah lah. Okey, baik. Baik. Jadi masalah dia gitulah. Dia maksud ambil alih perniagaan tadi, take over dengan cara betul, tak ada masalah. Tapi kalau nak jadi kaya macam diorang tu, tak boleh. Bayar sok-sok, bayar EPF, bayar sekian-sekian, tak kaya lah. Betul. Saya pernah dengar satu pertubuhan tu, dia nak bayar gaji pekerja dia untuk 6 bulan tu 2 juta. 2 juta dia kena cari. Betul? Income tax tu basic kena faham. Yang orang kita sekarang duk tengok macam kekayaan tu kan, tapi sebenarnya kekayaan tak pun datang pun kepada yang lain. Mana kita ingat dulu apa yang banyak ketika banjir, dan PKP banjir dan sebagainya kan, dalam PKP dan banjir, banyak orang datang macam kat sini pergi tolong orang buat kerja apa, basuh rumah orang sebagainya, basuh sekian. Ada JSB buat? Tak ada satu pun.
Dia asing, dia secluded diri dia. So jadi basic kalau untuk nak kata bahawa ia adalah penyagaan Islam Melayu, tak perlu. Kita orang Islam kita tak perlu pada nama macam tu. Okay? Yes? Okay. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa sallam alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.